Tak tahu, duit saya ni. Gini cik, saya duduk sini, saya baru lepas makan nasi, saya duduk sini, tak ada gapo. Saya janji sumpah, tak ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia Nur Solehatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Saudara, dari luar kelihatan seperti sibuk dikunjungi rakan dan sanak saudara. Namun pemeriksaan pihak berkuasa di dalam kediaman amat mengejutkan. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai operasi bersama pasukan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Machang membongkar kegiatan tidak bermoral sebuah keluarga yang dilakukan di dalam rumah mereka sendiri. Duit saya. Tahu tu tak tahu, duit saya ni. Gini cik, saya duduk sini, saya baru lepas makan nasi, saya duduk sini, tak ada gapo. Saya janji sumpah, tak ada. Kekecohan tercetus gara-gara segelintir daripada isi rumah ini didapati melakukan kegiatan berjudi di sebalik aktiviti kunjung-mengunjung. Sebuah rumah di Machang, Kelantan dikesan menjadi markas buat 3 beradik untuk bertaruh wang pada setiap kali hujung minggu. Duduk. Jangan buat benda belat-belat duduk. Boleh Duduk. Mana ni? Kita bagi kerja sama dulu. Duduk. Kita buat. Saya tak buat apa, saya baru lepas makan nasi. Saya tu dah makan nasi. Kejap. Ngapa ni? Judi. Okey, ada betting ni. Begitupun, seorang daripada mereka didapati hilang ketika serbuan ini dilakukan pada jam 8 malam. Anak dia apa ni? Gila dah bagi. Saya ambil baju lagi nama. Setelah 5 minit pencarian dilakukan, suspek dijumpai kononnya sedang nyenyak tidur di bilik ini. Namun aksinya itu dicurigai pihak berkuasa. Cik tadi tidur dalam bilik ke? Tak. Ha? Lari takut. Lepas main judi tu terus lari masuk dalam bilik, pura-pura tidur. Takutlah. Abang mengaku abang tadi berlakon lah. Dah banyak kali dah main. Barulah. Main suka-suka lah adik-adik. Mereka dipercayai bertaruh secara kecil-kecilan kerana sekeping wang tunai bernilai RM10 dan 9 keping wang tunai bernilai RM1 didapati berselerakkan di atas lantai di ruang tamu ini. Menghirup teh sambil bertaruh judi daun teruk. Itu yang dilakukan oleh 3 beradik yang didapati melakukan kegiatan ini pada waktu maghrib sebelum ditahan di kampung Bunut Mek Teh, dan didapati kesemua mereka bertaruh ini adalah untuk membeli sekotak rokok, dan kesemua barang ini akan dirampas dan ketiga beradik itu akan dibawa ke IPD Machang untuk tindakan lanjut. Ketiga-tiga kaki judi ini ditahan untuk disiasat mengikut Seksyen 6/1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ngecak. Tenang.
Ketua Polis Daerah Machang, DSP Ganti Jimmy, mengkritik tindakan kesemua suspek yang berjudi di rumah keluarga kerana perbuatan jenayah itu dikuatiri boleh mempengaruhi minda anak-anak mereka. Tunjuk kat anak, kat depan anak ke main benda macam ni. Benda tak boleh buat, korang tunjuk dekat anak-anak. Nanti anak-anak ikut kita, nak salah pasal apa? Patut kita yang nasihatkan anak, tapi bukan kita yang tunjukkan buat benda tak elok kat anak-anak. Berjudi depan anak-anak, baik ke? Dia nak salahkan dia orang. Dah kita sendiri yang ajar macam tu. Siasatan lanjut mendapati 2 daripada mereka mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan curi kenderaan dan rusuhan. Walaupun kita sekarang telah berada pada PKPP, namun begitu pihak polis masih lagi memantau pergerakan penduduk-penduduk setempat. Jadi keanggotaan masih lagi seperti sedia kala untuk penugasan bagi memastikan SOP yang telah ditetapkan dipatuhi oleh masyarakat. Tidak kira sama ada dari segi jenayah maupun mengikuti SOP yang telah ditetapkan pada masa PKPP ini. Kesemua yang ditahan turut disiasat mengikut Peraturan 3 Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020 kerana melanggar syarat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Tun Hizami Hashim, 999. Masih lagi di Kelantan. Selain daripada usaha untuk menangani isu pencerobohan parti, pemasangan pagar kawat berduri di sempadan negara turut bertujuan untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Pelaksanaannya, kerjasama antara Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasukan gerakan ARM PGA yang bermula dari Pengkalan Kubur sehingga ke Pasir Mas. Sebanyak 13 pangkalan haram di sepanjang Sungai Golok yang menjadi lokasi panas pencerobohan pendatang asing tanpa izin, parti dan aktiviti rentas sempadan dipasang kawat duri. Ini merupakan pelaksanaan berterusan Op Benteng COVID yang dilakukan bermula 9 Julai lalu. Langkah ini membuktikan antara komitmen tinggi Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pasukan gerakan ARM PGA melalui kerjasama pasukan petugas khas NTF bagi memutuskan rantaian COVID-19 yang berkemungkinan tersebar melalui parti. Dengan adanya pemasangan konsentrasi wayar ataupun kawat duri ini menjadi satu cegah rintang kepada parti ini untuk menceroboh, dan yang keduanya memberi keyakinan kepada masyarakat setempat bahawa keselamatan di rantau panjang ini khususnya sentiasa dipertingkatkan ataupun diperkukuhkan dengan pemasangan konsentrasi wayar ini. Selain daripada rondaan pasukan keselamatan yang mana kawasan ini di bawah kawasan tanggungjawab Batalion ke-7 PGA yang buat pada sekarang. Pemasangan kawat duri ini juga sebagai tanda amaran kepada semua pihak supaya tidak sewenang-wenangnya melintasi sempadan negara. Setakat ini, rantau panjang sehingga ke Pangkalan Kubur di Tumpat menjadi lokasi utama jenayah rentas sempadan apabila merekodkan tangkapan parti dan rampasan barangan seludup tertinggi. Sepanjang Op Benteng dijalankan, sebanyak 158 kes direkodkan, termasuk penahanan 59 parti dan rampasan pelbagai barangan bernilai lebih 4 juta ringgit. Naik bot? Ya, pasal suami saya sakit. Ada orang di sana, saya pun tak tahu. Berapa bayar? 1.500.000 buat masuk sini. 1.500. Bersama siapa? Berapa orang yang masuk dengan ni? Permit pekerjaan telah tamat tempoh. Namun, mereka tetap berdegil untuk menetap secara haram, malah giat membangunkan penempatan baru. Kedegilan mereka berjaya dihidu dan ditumpaskan Jabatan Imigresen yang menjalankan serbuan di penempatan ini di Puncak Alam, Kuala Selangor. Laporannya bersama wartawan Haziq Hamid. Serbuan ketika kepekatan malam menemukan sebuah penempatan haram dipercayai telah dihuni oleh parti. Bermula jam 11 malam,
30 pegawai dan anggota dari Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor melaksanakan operasi penangkapan pendatang asing tanpa izin parti di kawasan Puncak Alam, Kuala Selangor. Ketika serbuan, mereka sedang diulit mimpi dan tidak menyedari akan kehadiran kami. Bermodalkan zinc dan papan lapis, kira-kira sebanyak 200 buah rumah telah dibina di kawasan Puncak Alam ini dan kebanyakan mereka iaitu warga asing telah ditawarkan pekerjaan kontrak pembinaan bangunan sejak tahun 2002. Buka. Meskipun kontrak pekerjaan mereka telah tamat tempoh, warga asing ini terus berdegil menetap di kawasan ini sehingga sanggup membangunkan penempatan secara tersembunyi. Daripada sini tahun bila? Tahun 2002. 2002. Macam mana boleh masuk sini dari tahun 2002? 2002. 2002. Datang sini macam mana? Dulu calling visa. Boleh tak cerita sikit macam mana boleh masuk sini? Calling visa dulu kan. Ya, namanya sini mau kerja lah macam itu. Sampai sekarang terus, tapi tak pernah kosong. Daripada 2002 dapat kerja. Daripada siapa? Daripada kontrak PDI. Buat perumahan. Perumahan. Ada yang cuba meloloskan diri namun gagal setelah anggota imigresen menutup kesemua laluan keluar. Berapa lama dah kau duduk sini? 5 bulan, Pak. 5 bulan? Iya. Kau masuk pakai pasport apa? Tak pakai kita orang. Ya? Saya jujur, Pak, lalu belakang. Lalu belakang? Iya. Jalan belakang. Ikut mana? Johor. Hah? Ikut Johor. Wanita berusia 40-an ini mengaku telah menghabiskan wang semata-mata untuk merentas masuk ke negara secara haram. Naik apa? Bot. Naik bot? Ya, pasal suami saya sakit. Ada orang di sana saya pun tak tahu. Berapa bayar? 1.500.000 masuk sini. 1.500.000. Bersama siapa? Berapa orang yang masuk dengan ni? Kami 4 orang. Sama adik saya dekat ibu sana. Suami saya dekat sini. Tiba-tiba dia kena stroke. Saya pun masuk. Habis tadi kenapa lari? Suami kata kena stroke tapi suami belum lari. Iya, baru sembuh dia masuk dari hospital. Dia kongsi dekat situ hotel. Iyalah, kenapa dia lari naik ke bukit tu? Iya, kita pun kaget takut. Kaget takut. Takut. Takutlah sebab dia buat salah kan? Ya, betul. Kita salah. Menurut Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Kanan Negeri Selangor, Muhammad Rahmat Abdul Manap, seramai 44 orang parti berjaya ditahan atas kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kalau kita tengok sini, di segi penempatan ni yang kita dapat kesan, kesalahan yang utama adalah tinggal tiada pas atau permit yang sah lah, iaitu di bawah Seksyen 61C di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, dan juga tinggal lebih masa atau lebih tempoh daripada pas yang kita telah berikan, iaitu di bawah Seksyen 15/1/C Akta yang samalah. Operasi membantras parti Puncak Alam ini tamat pada jam 3 pagi. Haziq Hamid, 999. Walaupun terdapatnya kelonggaran ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, namun prosedur operasi standard SOP tidak boleh dikompromi. Akibat kedegilan tidak mematuhi SOP yang ditetapkan, seramai 249 individu dikenakan tindakan pihak polis dalam serbuan yang dijalankan di sebuah pusat hiburan di Ibu Negara. Dalam serbuan jam 1.15 pagi, 182 lelaki dan 67 wanita berusia antara 20 hingga 40 tahun dikompal mengikut Seksyen 11 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Turut ditahan dalam serbuan yang dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Kontingen Kuala Lumpur ialah penjaga premis kerana menjalankan perniagaan hiburan tanpa lesen dan 14 warga asing atas kesalahan imigresen. Di Kota Kinabalu, 172 individu ditahan dalam Ops Sarang Khas yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Kontingen Sabah.
Operasi selama 15 jam ini berjaya merampas dadah dianggarkan bernilai RM71,000. Kesemua yang ditahan berusia antara 18 hingga 62 tahun disabitkan kesalahan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Racun 1952. 8 individu ditahan polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Sungai Buloh antara 10 hingga 16 Julai lalu kerana terbabit dalam kegiatan samun serta pecah rumah di sekitar daerah ini. Hasil rampasan keseluruhan bernilai sebanyak RM80,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Palang 457 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan serta pecah rumah. Di Terengganu, 7 bot nelayan asing ditahan menerusi op kuda laut yang dilaksanakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sejak akhir Jun lalu. Kesemua nelayan terbabit tidak mempunyai pengenalan diri dan kebenaran melakukan aktiviti penangkapan ikan di sini. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 kerana menceroboh dan menangkap ikan di perairan Malaysia. 那么才23了，他们这厂里怎么厂也完了？ Berniaga menggunakan lesen warga tempatan. Kebersihan makanan yang dijual pula diabaikan. Malah, ada juga kedai runcit yang menjual barangan yang luput tarikhnya. Segalanya terbongkar apabila premis yang dikendalikan oleh warga asing diserbu Majlis Bandaraya Pulau Pinang bersama Jabatan Kesihatan Negeri. Di Pulau Pinang, sepasukan penguatkuasa Jabatan Kesihatan Pulau Pinang bersama Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP menjalankan operasi ops premis warga asing di sekitar Bayan Baru dan Batu Maung. Sasaran operasi pada 2 Julai lalu adalah premis yang menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah. Pelesenan kita tak benarkan dia bekerja. Dia mesti ada pasport. So dia kat UNCR. Ini premis dia punya. So sekarang ni dia sewa kepada you. Dan you bayar sewa bulanan. Dan you berniaga di sini. Tak boleh lah. Mana boleh macam tu? Sebab you berpegang kat UNCR tau. Sekarang ni banyak kat Malaysia banyak peniaga-peniaga macam tu. Kita tak benarkan. Warga asing ini dipercayai menggunakan lesen perniagaan milik warga tempatan sejak 6 bulan lalu. Nombor telefon apa? Okey ya? Kita ada 2 premis. Satu premis yang beroperasi pagi dan satu petang malam iaitu kedai toyam. Dan pemeriksaan kita buat memang owner tak ada dia sekali. Tapi kalau kita tengok ni pinggan mangkuk memang terbiar macam ni, tak tertutup dan kita mustahil kucing masuk melintas ke dia kencing dan sebagainya. Dan kita buat pemeriksaan, kita nampak ada satu kuyup nasi yang dah dimasak dah yang ditinggal oleh owner. Kita pun tak pastilah sama ada dia guna balik untuk buat nasi goreng ke ataupun sebagainya, kita tak pasti. Tapi kalau kita lihat kenapa nasi dibiarkan macam ni, dan kita takutlah, kita risau kalau nasi ni diguna oleh tuan punya premis untuk buat nasi goreng. Yang tu yang kita risau. Notis penutupan dikeluarkan ke atas 2 premis terbabit serta kompaun sebanyak RM500 kerana tahap kebersihan premis tidak memuaskan. Serbuan kedua melibatkan beberapa kedai runcit di sekitar Batu Maung. Pemilik perniagaan adalah warga tempatan namun dikendalikan oleh warga asing. Hasil pemeriksaan pihak berkuasa, terdapat 19 jenis barangan runcit yang diniagakan telah luput tarikh. 5 premis disasarkan dalam operasi ini, namun 3 daripadanya bertindak menutup awal bagi mengelak serbuan. So saya nasihatkanlah kepada pemilik premis supaya tidak alibabakan kedai-kedai mereka lah. Sebab kalau kata kita dapat tahu, kita memberi cadangan kepada pihak PBT supaya tarik lesen balik. Kita tak nak premis ni dialibabakan. Hasil operasi,
7 notis kompaun dikeluarkan MBPP dan 1 oleh Jabatan Kesihatan Pulau Pinang. Tergamak dan perbuatan derhaka seorang anak. Itulah yang dapat diungkapkan apabila seorang anak sanggup memarahi dan memukul ibu kandungnya sendiri akibat pengambilan dadah. Pihak polis menahan seorang lelaki berusia 40 tahun di sebuah rumah di Taman Mayang, Kelana Jaya pada 15 Julai lalu. Gara-gara perkongsian video yang menjadi tular di laman media sosial dipercayai dirakam suspek itu sendiri. Ekoran video tular berdurasi 30 saat itu, raja-raja netizen menilai tindakan lelaki berkenaan yang mengherdik dan memukul seorang warga emas dipercayai ibunya. Lelaki itu turut membaling tisu terhadap wanita berkenaan sebelum wanita itu bertindak untuk keluar dari rumah dan suspek dipercayai di bawah pengaruh dadah ketika kejadian. Assalamualaikum. Boleh kongsikan apakah pendapat melihat tindakan seorang lelaki itu memukul ibunya sendiri dalam video viral tersebut? Pendapat saya tak patutlah dia dah pukul mak dia. Dia rekod lagi. Lepas tu benda tu tersebar luas kan. Saya rasa tak patutlah bagi saya. Sian lah mak dia kan, dia pukul macam tu je. Apa nasihat Encik bagi mungkin setengah keluarga yang menghadapi masalah sebegini antara ahli keluarga yang terjebak dengan dadah? Soal penagih ni patutnya memang nak berhenti memang susah. So saya harap diorang ni kena kaunseling. Betul family pun kena support lah. Bantu diorang. Bagi bimbingan ke solat ke apa, ajar orang tu supaya dia orang tak orang kata bagi jauh lah pengaruh dadah ni. Sebagai seorang ibu, apabila menonton video tersebut, seorang lelaki ini dan pengaruh dadah dipukul ibunya sendiri, apa yang puan rasa? Saya rasa macam tak patutlah sebab kita macam saya macam seorang ibu kan, kita dah besar, dia bagi dia didik agama, lepas tu bila besar dia macam buat kita macam tu kan, disakiti kita kan. Katakan kita khawatir dengan keadaan anak kita yang telah pun terjebak dengan dadah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita hantar dia ke pusat untuk pemulihan ataupun macam kita ada satu khas tempat untuk dia aktiviti macam bagi dia lupa dadah tu kan. Bantuan daripada polis ataupun AADK kan. Kena banyak nasihat daripada adik-beradik semualah kan, saudara mara yang terdekat lah. Boleh Kak? Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Ezani Muhammad Faisal, susulan penyebaran video itu atas dasar keprihatinan, pihaknya menjalankan serbuan di rumah dan berjaya menahan suspek. Turut dirampas peralatan yang digunakan untuk menghisap dadah dan hasil ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah methamphetamine. Suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau dadah. Memiliki dadah Seksyen 12.2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Ada insiden-insiden yang melibatkan di bawah pengaruh dadah. Jadi saya sarankan agar kita sama-sama nasihatkan masing-masing dan hindarkan diri. Dadah, drugs do not make you look cool, makes you look stupid. Dadah ini memusnahkan satu institusi keluarga. Dan apabila institusi keluarga itu dah dimusnahkan, maka efek dia amat besar. Dia berkait-kait. Dalam kita ada buat conventional policing, kita ada community policing. Apabila kita rapat dengan masyarakat, bantuan, kerjasama dengan masyarakat itu menjayakan kita bagi menangkap suspek tersebutlah. So saya ucapkan terima kasihlah kepada masyarakat Petaling Jaya, khususnya dalam kes ni di Taman Mayang, Kelana Jaya lah. Terima kasih banyak-banyak kerana kita berjaya lah menyelamatkan 2 orang tua ni, iaitu ibu bapa kepada suspek
lagi terus didera, dibuat sebegitu sedemikian rupa. Mereka, they don't deserve it. Menerusi kes viral ini, orang ramai menggesa tindakan yang lebih tegas dikenakan terhadap individu di bawah pengaruh dadah, bertindak agresif dan tidak berperi kemanusiaan terhadap yang tersayang. Kami kenal pasti ini ke jambatan nomor 2 tapi separuh saja. Kabel elektrik haram ni berjalan dengan lancar, so kita Lebih 200 kg kabel elektrik dirampas dalam operasi yang dijalankan di sebuah perkampungan air di Tawau, Sabah. Rampasan menerusi ops pancing ini bertujuan untuk membantras penyambungan bekalan elektrik secara haram dan turut disertai wartawan Anim Izzati Rizki dan Nur Izzati Luqman. Jam 7 pagi, kawasan sasaran iaitu sebuah perkampungan air di Batu Empat, Tawau, Sabah dikempur. Hasil resikan, kawasan ini dipercayai menjalankan kegiatan mencuri bekalan elektrik menerusi penyambungan kabel secara haram. Malahan operasi sebegini bukan kali pertama dilakukan di sini. Hampir 100 kaki tangan syarikat elektrik Sabah dan Suruhan Cahaya Tenaga dikerahkan secara serentak mengesan dan memotong kabel-kabel yang tidak selamat. Kami sekarang ni bekerja untuk membuang sambungan-sambungan yang tidak menurut PWN di SSB lah. Di mana sambungan ni tidak melalui meter. Okey. Jadi kita potong dia salah satu untuk keselamatan orang awam lah, penduduk kampung ni. Dan kerja-kerja ini hanyalah boleh dilakukan bila suis utama telah dimatikan kan? Ya betul. So yang kerja kami mulakan, kami akan tutupkan bekalan lah untuk anggota kerja kita selamat dan orang awam selamat. Kayak kita telah buat penutupan di luar tadi dan seluruh kawasan ini telah mati bekalan, telah di-off-kan bekalannya. Jadi anggota kerja kami rasa selesa bekerja dengan selamat karena bekalan telah dimatikan. Ops ni panggil ops pancing sebab kaedah dia tu kaedah memancing. Dia menggunakan tali dan dipancing sangkut di tali tersebut dan dilukakan. Kalau ada bertebat, kalau tak bertebat memang dia terus dapat connect. Dan dia dapatlah larus elektrik tu sebab wire yang di tepi-tepi jalan tu milik SSB tu memang ada bekalan elektrik. Jadi mereka jangan sambung direct. Satu kaedah yang amat berbahaya, tetapi ini perkara yang dibuat secara banyaknya berluasan. Itu kaedahnya. Satu lagi kaedah ialah pencawaan elektrik kita yang tepi jalan tu pun ada juga diganggu dengan mereka melakukan sambungan kabel. Dan kabel ni terus dibawa kepada rumah masing-masing lah untuk mendapatkan bekalan secara haram. Kebanyakan benda ni adalah berlaku di kawasan setinggan. Ya, kerana kesukaran setinggan untuk mendapatkan bekalan elektrik itu sendiri. Ini adalah hasil daripada sambungan jambatan 4 ni. Ini dia punya main switch utama lah untuk kawasan ini. Dia bagi supply setiap rumah ke rumah. Itu ada nombor hanya untuk pengeluaran untuk lampu jalan saja. Mana yang sebagian-sebagian ni ini lampu jalan saja. Mana yang sebagian-sebagian ni ini kami kenal pasti ini ke jambatan nomor 2 tapi separuh saja. Nomor 3 ni untuk rumah dan ini yang selain ini pun rumah juga. Ini untuk line sini sajalah. Ya, setiap sampai jambatan hujung tu. Dulu anggaran ni berapa buah rumah ni? Dalam 50 lebih lah rumah. Ya. Dan dia bercampur dengan dalam 5-6 rumah yang ada meter dan sebahagian tu ialah menggunakan supply sambungan haramnya. Sementara kerja-kerja pembersihan iaitu menarik kabel sedang dilakukan, kawasan ini dikawal oleh pasukan polis IPD Tawau. Saya bersama dengan Tuan Nasir ingin bertanya sedikit Tuan, bagaimana dengan keadaan sekarang ini dan apakah tugas pasukan Tuan yang harus mengawal kawasan ini pada ketika ini? Ya, alhamdulillah setakat ini keadaan terkawal lah. Kerja-kerja untuk pemotongan kabel elektrik haram ni berjalan dengan lancar. So kita pihak IPD Tawau, PDRM akan memastikan bahawa kawalan akan sentiasa terjamin lah bagi memastikan proses pemotongan wayar-wayar haram ni dapat dilaksanakan dengan jayanya lah. Okey, terima kasih Tuan. Jadi kalau kita dapat saksikan kawasan ni agak luas dan banyak tiang-tiang elektrik yang terlibat. Jadi masih lagi menunggu pasukan teknikal untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Menerusi pemerhatian, boleh dilihat dengan jelas bahawa ciri-ciri keselamatan amat rendah sekaligus berisiko tinggi kepada orang ramai, terutama kanak-kanak. Ini kan kawasan lalu lalang budak-budak sekolah kan.
Sebab dia punya ciri-ciri keselamatan dia tak ada. Untuk setakat dia langgar, dia masih boleh selamat pasal kabel ni berbalut. Tetapi kita risau apabila dia arus karan melebihi, dia akan merkah. Apabila akan merkah, balut tiada, tapi arus listrik tetap mengalir. Dan itu yang bahaya kepada budak-budak dan orang awam lah. Kes kecurian elektrik secara sambungan haram yang melibatkan 200 rumah. Jadi hasil rampasan yang kabel berjumlah 225 kilo. Jadi kasih terhadap perbuatan sebegini bukan saya memberikan kerugian kepada pihak SSB, iaitu boleh dianggarkan lebih kurang sekitar Sabah ni lebih 10 juta setahun akibat kerugian disebabkan oleh sambungan haram ini. Dan yang akhir sekali yang lebih padah adalah dari segi keselamatan. Benda ini juga boleh mendatangkan bahaya renjatan elektrik dan kebakaran kepada penempatan tersebut. Ini memang apa tu? Siapa punya? Disewa ke? Disewa. Kami sewa. Menyewa. Ya, menyewa. Ini kalau tengok sini, ini siapa yang buat wiring? Tak tahu lah itu. Kali dia datang sini memang sudah siap dah. Kalau ikut dia tidak boleh ni kan. Sambung sebarangan aja. Kita sentiasa memberi sokongan kepada Suruhanjaya Tenaga dan juga SESB untuk mengekang aktiviti atau kesalahan mencuri karan. Dan Polis Diraja Malaysia sentiasa bersepadu dan memberi perlindungan kepada mereka ni apabila mereka melaksanakan penguatkuasaan. Kita tahu bahawa ada kalanya mereka diancam dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dan Polis Diraja Malaysia akan sentiasa berada mengawal dan menjaga keselamatan mereka. Hasil maklumat difahamkan beberapa jam selepas operasi tamat, aktiviti penyambungan elektrik secara haram kembali dilakukan oleh individu tidak bertanggungjawab. Malah difahamkan sehingga kini dipercayai terdapat sindiket yang melakukan kegiatan itu dengan mengambil upah bagi setiap pemasangan. Okay, ini yang rumah ni salah satu rumah yang tidak ada bermeter lah. Kalau kita tengok di sini dia buat sambungan haram melalui daripada tiang elektrik. Yang ini dia punya sambungan lah. Kalau tengok dari segi persekitaran rumah ni, dia tidak ada poin untuk meter. Bagaimanapun, usaha-usaha membantras kecurian elektrik terus dilaksana secara bersepadu dari semasa ke semasa. Anu Izzati Rizki dan Nur Izzati Lokman, 999. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jangan lupa amalkan kebiasaan baharu. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Saya Sofia Nur Solihatun mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.